Nak masuk ni. Slide ni saya akan bagi. Saya akan bagi nanti. Sebenarnya slide ni dah ada. Saya cuma sebab slide yang saya bagi tu saya rasa macam tak menarik. So saya buat lain. Okey kan? Sama je, slide-nya sama je, isinya sama je, cuma saya bagi dia nampak macam menarik sikit. Okey, thank you Saya dah bagi dekat dalam Google Classroom tu, tapi tak apa, saya akan sharekan slide ni. Sorry ya, komputer saya pun slow. Okey. So, kali ni kita tengok pasal dinamik, itu Newton Law of Motion. So, kita tengok full of dinamik. So, kat sini kita akan tengok first, what is force. So, saya rasa kalau you all semua, saya rasa macam dah faham apa itu force. Actually, sebenarnya force ni banyak terbahagi. Dia banyak benda yang kita boleh nyatakan bahawa dia force. Defined by force. Okay, for example, a force is a push or a pull. Okay, yang mana yang push and pull dalam gambar tu? Dalam gambar ni mana satu yang push and pull? Lontar peluru. Betul. So itu yang force yang diberikan kepada oleh girls tu kepada peluru tu. Okay, so dia push the bola tu kepada ke arah apa tu padang. Okay, yang kedua dia boleh kata force act on an object. Ni yang mana? Force act on object. Apa dia? Yang baseball. Baseball. Mana yang mana? Tumbuk. Betul, yang tumbuk tu. Yang baseball tu dia ada dua tau. Dua-dua hayung. Maksudnya dia punya kayu pun hayung, bola tu berjalan. So dia dua. Yang ni maksudnya objek yang rest dan kita ada. Boleh faham tak? Okay? Okay. So force is a vector. Mana satu force is a vector? Mana satu gambar force is a vector? Baseball. No. Baseball. Baseball. Pool. Apa panggil ni? Snooker. Nampak tak? Snooker. Yang bola ni. Nampak kan dia punya arah. Perbezaan ni kan daripada satu bola, maksudnya daripada direction ni ke direction ni. Pergerakan dia. So ni kita kata a force is a vector. Kalau yang force yang ni sebenarnya a force, a contact force. A force can be either a contact force. Maksudnya ni force. Oh, sorry. Ni force. So both force with contact. Boleh faham kan? Boleh beza tak antara force is a pull, force is act on object, force is a vector, force can be either a contact force, and lastly adalah long range force. Yang ni yang force yang kita tidak sengaja buat. Betul tak? Force yang tak dijangka. Macam tu. So ini adalah salah satu force yang long range force. Okay? So itu adalah force. Okay. So yang ni macam mana kita nak tunjukkan kalau force tu dia mesti ada, dia vektor kan? Force vektor kan? Betul. Tak apa, you on je mic tu. Yang okey lah internetnya. You on je mic. Just cakap je sebab saya tak nampak orang kat sini. So saya terpaksa anggapkan you ada lah. Okay, so force tu dia perlukan ada magnitude dan dia perlu ada vektor. Okay, so kat sini kalau contoh kat sini yang tali ni hanya sebagai agent. Okay, so ni adalah satu box. So ada seorang perempuan ni tengah tarik box ni. So menggunakan tali. So box ni bergerak ke arah sini, betul tak?
So force dia ke arah mana? Betul. Force dia ke arah mana? Kanan. Ke kanan. Ke kanan. Okey. Force dia Doktor, boleh dikira ada dua force ke? Ke kita assume ground tu smooth? Sabar dulu. Yang tu nanti dulu, tak masuk lagi law of force. Laju betul ni. Sabar. Okey. Kita tengok yang simple dulu. So kat sini kita kata sini adalah force ke sini lah kan? Allah. Ni force dia ke arah ni. So yang ni pun sama. Yang ni macam mana? Force dia ke arah mana? Kanan juga. Ya. Kanan. Okey. So yang ni ke bawah. Betul tak? Dia jatuh kan? Ni jatuh kan, low range ni jatuh. Dia biasanya melibatkan kepada graviti. Okey? So kalau yang ni macam mana kita nak draw force dia? Ni. Dia ada tarik satu kat bawah ni, ada tarik satu kat hujung ni. Macam mana kita nak draw force dia? Ada dua arah kan? Betul. Ya. Satu ke arah sini, betul kan? Satu force ke arah sini. So tahulah kat mana. You kena faham dulu arah force tu, baru kita boleh seterusnya. Sebab kena faham dulu macam mana dia punya bergerak. Okey? Okey. So kat sini kita ada beberapa jenis yang kita kata force, catalog force. Yang ni contoh yang ni. Contoh yang atas ni dia melibatkan kepada force gravity. Okey, di mana dia jatuh terus. So yang ni kita panggil FG, force gravity. Okay, so the gravitational force pull the box down. Okay, yang ni kita panggil spring force. Okay, so yang ni depends kepada spring. Okay, depends kepada spring, iaitu sama ada dia compress ataupun dia apa panggil? Lupa pula ayat satu lagi. Apa? Extend. Betul. Terima kasih. So kat sini kita akan ada force equal to Kx. Ada orang tak tahu ke formula ni? Tahu kan? Simple je ni. So rasanya SPM pun pakai ni. Masa SPM, masa metrik pun guna. Ke ada yang tak pernah tahu? Tahu kan? Harap tahulah. Tak apalah. Untuk spring, biasanya kita akan menggunakan dia punya constant spring ni. Okay, nilai constant spring. Dan force kita ada juga jenis tension. So tension ni melibat kepada rope lah. So dia melibat kepada rope. Okay, so tension dia ke arah mana yang benda tu bergerak. Okay, so arah tali tu lah. So ni ke arah force tension. Okay, kalau yang ni kita panggil normal force. Di mana kita ada contoh seorang perempuan ni ditolak dinding, maka ke arah yang normal force ni mestilah perpendicular kepada arah berkenaan. Maksudnya 90 degree lah. Ni 90 degree So kat sini kita panggil yang ni adalah normal force. So kalau contoh yang ni, normal force dia mesti 90 degree ni. Okay, so ni kita panggil normal force. Okay, untuk drag pula dia melibatkan kepada opposite kepada direction yang jatuh. Okay, so ni kita panggil drag. Drag ni biasanya disebabkan oleh resistant force. Okay, drag ni adalah resistant force. Okay. Okay, next. So this is the first law. First law of force. Okay. So the first law of Newton, kita akan panggilnya, biasanya kita panggil dia inertia lah. So kita panggil inertia. So must defined by Newton first law. Every object continue in its state of rest or of uniform velocity in a straight line as long as no net force act on it. So contoh macam kereta ni lah. Kereta ni semula-mula dia jalan tu dalam keadaan velocity yang constant. Tapi once dia terkejut dengan
lembu ni, maka berlakulah kat sini Newton first law. Okey, kat sini masa dia break tu, ini maksudnya daripada velocity constant, okey, kepada rest. So ini akan menyebabkan berlakunya inertia. Okey, so kat sini ini kita kata dia adalah berlakunya Newton first law. Okay, so Newton second law pula. Newton second law ni is the relation between acceleration and force. So ini melibatkan formula F equal to ma. F equal to ma. So ma ni adalah acceleration, m ni adalah mass dan F ni adalah force. Okay, force. So ini adalah mass, ini adalah acceleration. Okay, so kalau contoh kat sini, kalau kita tengok, kita ada dua orang yang tolak boy ni. Okay, so dia tolak kat sini, kita ada nampak kat sini dia ada satu normal force. Normal force ni maksudnya bertentangan dengan maksudnya 90 degree daripada orang berkenaan. Okay, contoh kat sini, sinilah normal force dia. Okay, so kat sini dia ada gravity dia, so dia ada weight. So ni dia punya weight. Tengok kat sini senang ni normal force. So ni weight. So kita ada yang kat sini adalah kita panggil geseran ataupun friction. Okey, dan kita ada juga yang kat sini yang ditolak. Ni tolak ni lah, ni dua orang ni tolak. F1, F2, F1. So kita ada dua orang yang tolak kat sini. F1 dan F2. So ini macam mana kita nak draw dia punya free body diagram. Okey. So untuk Newton second law ni biasanya melibatkan F equal to ma. Okey. So kat sini yang ni kita akan nampak yang free body diagram yang saya cakap tadi. So kat sini kita ada contoh, kat sini kita nampak lah. Ni boy tu. So kat sini kita ada friction, kita ada F2, F1, kita ada weight dan kita ada normal force. Okey, sama juga yang ni. Kalau kita ada satu yang macam ni, so dia ada satu je lah, F, dan kita ada friction, kita ada weight dan kita ada normal force. Okey. Manakala untuk yang ni pula, yang kalau dia ada sliding ni, sliding ni normal force mestilah 90 degree daripada dia punya normal force mestilah degree daripada 90 degree daripada sliding tu. Okey, dia mesti 90 degree ni. Okey. Jadi mula-mula sekali sebelum awak buat tu, draw terus normal force. Cari dulu dia kat mana 90 degree-nya. Okey. Daripada sliding ni cari dulu 90 degree-nya. So tarik terus ke atas. So itu normal force. Lepas tu baru draw yang lain. Contohnya friction dia. Kalau dia turun ke bawah ni, maka friction dia ke sini, arah bertentangan. So letak friction terus. Okey, so dia jatuh ke sini. So dia ada force kat sini dan dia ada weight. Weight dia bukan macam ni bukan dia seiring dengan normal force. Weight dia mestilah straight to the ground. To the ground lah. Jadi weight dia kat sini. So kat sini yang kita akan berlaku leraian vektor. Okey. So kita akan berlaku leraian vektor. Kalau theta kat sini, maka kalau theta kat sini, maka kat sinilah dia punya theta dia. Betul tak? Betul. Betul kan? Ingat lagi kan? So kat sini kita akan nampak. Okey, theta kat sini. So bila kita nak leraikan vektor untuk paksi X ni, kita kena leraikan vektor paksi X dan kita kena leraikan vektor paksi Y. So untuk leraikan vektor paksi X ni, ambil nilai ni W sin theta. Untuk dapatkan paksi Y, maka kita kata W cos theta. So kita kena buat dulu, draw dulu yang ni. Dalam soalan nanti, cuba draw dulu yang ni. Supaya nanti you all senang untuk buat pengiraan seterusnya. Okey, manakala yang ni pula untuk yang ada rope ni. Okey, kita ada rope ni. So, macam mana kita nak tengok dia punya free body diagram. Okey, first kali draw dulu normal force dia. Okey, tengok sliding, ada sliding. So, 90 degree. Letak terus normal force dia. Okey, letak terus normal force dia. Okey, so sekarang ni apa lagi yang perlu kita letak? Kita perlu letakkan weight. Weight dia mestilah straight down. Okey, so bawa turun bawah. Okey, ni weight. Okey, so bila ada tali, kat mana yang tertarik? Ke arah sana ke arah sini?
So tengok, okey tali ke sini. So ke sini adalah dia punya tension. Okey tengok yang ni pula. Yang ni turun ke bawah ke naik ke atas. So yang ni dia akan turun. Jadi force dia adalah bertentangan dengan yang ni. Ya betul. So yang ni adalah weight bagi beban ni. So kena faham ni. Kena faham free body diagram baru kita boleh senang untuk jawab soalan lah. Okey? Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham boleh tanya. Doktor, sorry, saya ada soalan. Ya? Pasal slide yang sebelum tu. Slide yang sebelum tu? Pasal slope. Ya. Bagi sudut theta tu, bukan ke dia berada dekat sebelah kanan? Sekejap. Sebelah kanan. Di sebelah. Sekejap. Dia sepatutnya macam ni. Kalau lebih senang, kalau kita nampak dia adalah kalau kita nampakkan, kalau kita buat 4 segi kat sini. Tak cantik tu. Okey, sudut kita kat sini kan? Sudut dia lah kat sini. Yep. So betul kat sini. So dia mesti Z. Yang ni sama dengan ni. Faham tak? Ni kan kalau you draw ni kan. Kalau tak tahu nak letak mana. So you draw. So you see dia punya sudut dia tu akan jadi okey. So ni sudut dia, sudut theta kan? Sama kan? So dia kat atas ni. Samalah ni. Ni terbalik je. Sekejap saya bagi dia jelas sikit lah. Sekejap saya padam dulu. Nak bagi dia jelas sikit. Okey. So saya lakarkan kat bawah ni sikit. Okey, saya lakarkan dekat sini Saya lakarkan sini. So ini adalah weight dia kat sini. Allah, lakaran pun tak cantik. Okey, weight dia kat sini. So sini kita ada dia punya macam ni. Okey. Sudut dia sepatutnya kat sini kan? Betul tak? Sudut ni sama betul dengan sudut ni. Betul. Ya. Okey. So sekarang ni yang ni okey, sorry. Sama betul. Thank you. Dia kat sini. Maksudnya kat sinilah. Sorry. Dia kat situ theta. Sebab dia adalah yang ni. So yang ni, bila kita tolak yang ni, kita dapat nilai kat sini. Macam ada yang tak faham ni nanti ni. Padam dulu. Sekejap. Alamak. Previous. Okey, sekejap. Saya buat balik. Tak nak keluar. Yang ni macam mana kita nak tunjuk panjangkanlah sikit. Panjang sikit. Tak nak keluar pemadam. Macam ni. Pemadam ni tak nak keluar. Tapping. Okey. So kita panjangkan ini. Okey. Yang ni kita panjangkan. So yang ni kita panjangkan dia punya ni. So kat sini
Sebenarnya lebih mudah macam ni. Yang ni. Okay. So kita letak point dia kat sini. So yang ni ada weight dia. Okay. Weight dia. So yang ni sudut theta dia. Okay. So yang ni kita ada sudut normal force dia. 90 degree tu. Okay. Ini normal force dia. Okay. So kat sini kita ada, sebab yang ni 90 betul kan? So yang both of this 90 betul? Ya. Jadi sini 90 tolak theta. So yang kat sini adalah, ni kan 90 kan? So yang ni dia akan jadi balik 90 tolak theta tolak 90 tolak theta macam ni. So dia last kali dia akan keluar theta. Betul lah, so sudut dia kat sini. Sorry, thank you. Ada yang tak faham ke? Tak faham cakap je, tak apa. Ulang balik. Macam ni, okey, saya ulang balik Saya ulang balik. Ni saya buat dia point dia macam tadi. Saya buat point je. So kita ada sliding macam ni. Dan saya letak point betul atas dia ni. So ini weight. Betul tak? Ni point ni beban ni ada beban. So normal force mesti 90 degree. Okey, normal force dia 90 degree. Ni mesti 90 degree, wajib. Okey, so kita panjangkan dia yang ni. Okey, sekarang ni kita ada okey. Okey. So sekarang ni kita ada sudut kat sini. Kita ada sudut kat sini. So ni 90 kan? Ni 90. So nak dapat sudut kat sini, untuk sudut segitiga ni dia 180. Jadi dia 90, kalau sepatutnya dia macam ni. 180 tolak 90 tolak theta. Tapi dia sama juga kalau kita ambil je terus 90 tolak theta kat sini. Sebab bertentangan dia ni adalah 90. Bertentangan dia ni adalah 90. So 90 tambah 90 jadi 180. Jadi kat sini adalah 90 tolak theta. Okey, kalau tengok kat sini kan dia adalah sudut normal force dengan sliding ni 90 degree, betul tak? Dia 90 degree. Jadi kalau kita nak dapat nilai kat sini, kita kena ambil lah nilai 90. 90 yang ni tolak 90 tolak theta. So bila tolak-tolak ni 90 tolak 90 kosong. 90 tolak-tolak jadi tambah theta. So kat sini adalah theta lah. Kat sini. Okey. Okay, good. So theta dia kat sini. So kena you kena lakar lah juga. Lakarkan, saya paling senang, kalau paling senang lakar macam ni lah. So kita tahu kat mana theta dia yang kita boleh kira. Okay, so yang ni kalau dia adalah ada rope. Okay, so kat sini yang kita akan tengok kepada friction. Okay, kalau you lihat kat sini ni adalah aplikasi untuk Newton law lah. Salah satunya adalah friction lah. So friction ni biasanya hadir bila kita ada dua surface, solid surface yang slide along each other. So kat sini kalau nampak kat sini, kita ada lantai ni dengan kasut. So kalau kita zoom out both of kasut dengan lantai ni, sebenarnya dia tak smooth pun. Okay, sebenarnya dia ada macam gigi-gigi ni. Ni kalau dah mikroskop yang paling kecil lah. Kalau tengok molekul ni lagilah. Dia punya bonding ni lagi kita akan nampak. So kat sini dia menunjukkan akan ada berlaku friction antara kasut ni dengan lantai berkenaan. Okay. So kat sini kita akan nampak lah ni. Ni tengok. Dia ada kat sini yang kontak, yang ni tak kontak, yang ni tak kontak, yang ni kontak. So kat sini akan menghasilkan friction. Kalau kita tengok secara molekul dia pula pun sama.
Dia akan ada dua material yang berbeza dan bond ni pun akan menyebabkan dia akan broken bila benda tu bila kita berjalan atas lantai tu. So itu menunjukkan friction berlaku. Okey. So kat sini macam mana kita nak tahu dia friction ni ada dua jenis, sama ada dia static ataupun kinetic. Okey, untuk kinetic friction ni biasanya dia dalam bentuk sliding ataupun yang paling senang dia dalam keadaan bergerak. Okey, friction untuk kinetic friction ni dia ada dalam bergerak. So dia punya coefficient dia adalah UK, mu K. Okey, so mu K adalah coefficient of kinetic friction and darab dengan normal force Ingat darab dengan normal force. Macam ni pun boleh. UKN. So N ni adalah normal force. Okay, N ni normal force. So kita dapatlah force of friction. So kalau contoh sliding tadi, contoh sliding yang ada normal force kat sini. So normal force kat sini. So kat sini macam mana kita nak tahu friction ni? You kena ambil nilai mu K darab dengan nilai normal force ni. Okay, so kalau normal force ni, kalau sliding macam ni, you kena kira yang ni lah. Yang normal force dia kat sini. Ni. So kat sini tadi berapa? Weight cos theta. Okay, so kat sini akan masuk. Panjanglah pula nanti. Cos theta. Tak apa, kita slow-slow pergi. Okay, so kat sini itu maksud macam mana. Kalau straight senang. Okay, contoh kita ada box, kita ada normal force ke atas ni. So berapa nilai friction kalau tarik force ke sini? Okay, so ni friction dia. So friction ni senang. Kita ambil weight je terus. So normal force equal to weight equal to mg. So kat sini terus. Mu force friction equal to mu K darab mg. Ni untuk yang straight line. Yang ni untuk sliding. Alah, ada orang nak masuk lagi. Ya. Sorry doktor, boleh saya keluar meeting untuk 5 minit dah? Saya nak tukar device, boleh ke? Silakan. Okey, terima kasih. Sekejap, ada orang nak masuk ini. Doktor, saya pun lama doktor. Oh, iya ke? Susah ke? Saya nak tukar depan sebab saya ada saya kena tukar kat phone. Yalah, silakan. Okey, terima kasih doktor. Ya. Kejap, macam ada orang nak masuk, sekejap. Okey, so kejap bagi kawan-kawan yang nak tukar device tu sekejap. So sementara tukar device, saya stop jap. Boleh ambil gambar tak sekejap? Bukakan apa panggil? Gambar lah. Sekejap je. Ni kan baru nak berkenalan, tak nampak secara real. Semua kalau boleh lah, kalau tak boleh nak macam mana kan. Yang lain ada tak ada? Nak pastikan korang ada je. Sebab tu nak ambil gambar. You duduk kat kesiannya, duduk kat luar. Pemandangan luar. Ada meja tak tu? On kan mikrofon. Boleh lah nanti, ada lah tak apalah boleh cari. Salah kesiannya. Boleh cari doktor. Atira pun sama. Tak apa. Saya ada appointment doktor. Oh, iya ke? Okey, tak apa. Ini je ke boleh on? Kan lagi nak on?
Yang lain tu available ke tak? Takut tidur je. On je tidur. Kan ada yang pakai dua device. Lagi-lagi. Ada lagi ya? Okey. Ah, okey, tak apalah. Kita ambil yang mana ada dulu. Okey. So, peace. Okey. Thank you. Okey, tutuplah. Bolehlah tutup dah. So, kita teruskan balik Tiada. Okey, boleh kita teruskan tak? Boleh. Okey, good. Okey. Okey, good. So, kita teruskan So, kinetic friction. Okay, so this is formula untuk kinetic friction. Okay, kita ada force friction equal to mu kinetic darab normal force. So, normal force ni kena tengoklah normal force tu macam mana. Sama ada dia secara straight line, ataupun dia ada sliding, ataupun dia ada rope. So, kena pastikan dulu normal force untuk kira dia punya friction. Okay, so untuk static friction pula. Static friction is equal to mu s ataupun kita panggil coefficient of static darab dengan normal force juga. So yang ni kena coefficient of static darab dengan normal force. Okay. So biasanya untuk yang ni untuk static punya ni biasanya dia akan duduk dalam keadaan rest. Contohnya macam buku atas meja. So dia ada friction juga. Cuma friction dia static friction. Okay, macam kita letak apa tu kita duduk atas kerusi, okay, duduk masa dalam keadaan rest, kita tak buat apa-apa. So itu kita panggil static friction. Okay, maksudnya ada static friction di situ. Okay, so kat sini kita boleh nampak kalau kita ada contoh ni coefficient of friction ni. Contohlah kita ada dua wood. Maksudnya kat sini kita ada dua lapis kayu, okay. Kalau kita tengok sini, static friction dia 0.4. Oh, sorry. 0.4 So static friction dia 0.4 dan coefficient of kinetic friction dia 0.2. Kenapa untuk coefficient bagi kinetic ni lebih kecil? Sebab lebih besar maksudnya static friction lebih besar sebab dia perlukan nilai yang besar supaya kayu tu berada dalam keadaan rest. Ataupun macam saya ni, saya perlukan saya yang duduk atas kerusi ni, saya perlukan static friction yang besar supaya saya tidak bergerak. Jadi itu maksudnya. Maksudnya static friction mesti lebih besar nilainya daripada kinetic friction sebab kinetic friction ni dia nak bergerak. Jadi dia perlukan friction yang kecil. Boleh faham kan? So kat sini contoh ais ni kan. Contoh ais ni kalau kita susun ais, kalau kita duduk dekat tempat sejuk, dia punya static friction dia maksudnya kecil. Kecil lah. Tapi bila kita duduk dalam keadaan yang panas ni, static friction dia akan jadi besar. Perlukan yang besar. Sebab kinetic friction dia kecil sangat. Supaya dia akan mudah tergelincir antara ais to ais. Okay, so begitulah seterusnya. That's why ada setengah-setengah contoh yang ini memang dia akan berbeza disebabkan oleh macam mana static friction tu perlu berada dalam keadaan rest dan kinetic friction tu bila friction ataupun sesuatu bahan itu, objek itu untuk bergerak. Maka kita perlukan kinetic friction yang kecil. Okay.
So kat sini kita boleh kata model of friction ni, maksudnya kalau statik ni biasanya untuk preventkan motion. Faham kan? Maksudnya rest lah, bagi dia rest. So prevent motion. Elakkan dia berlaku pergerakan, maka dia kita panggil static friction ataupun friction static. Okey, untuk kinetik pula, yang ni dia akan dalam keadaan bergerak tapi dia dalam keadaan yang opposite. Apa tu maksudnya kat sini? Saya bergerak ke depan, maka saya punya friction ke belakang. Okey, kalau saya bergerak ke belakang, maka friction saya ke depan. Macam tu. Manakala untuk yang rolling pula. Okey, rolling ni biasanya contohnya rolling ni dia ada melibatkan kepada rotation friction. So yang ni jaranglah kita guna. Biasanya kita guna statik dengan kinetik je. So kita fokus kepada statik dengan kinetik je. Kalau nak tahu okey je, sebab rolling ni sama juga. Dia cuma ada mu rule darab dengan normal force juga. So kalau kita tengok dekat sini, kalau tengok based on the graph, friction lawan dengan yang force yang kita push. Okey, maksudnya yang push ke depan, friction ke belakang. Okey, so kat sini kalau kita nampak ini bahagian at rest. Maksudnya kalau kita bagi force makin banyak pun kat sini, so dia akan untuk statik ni dia akan makin meningkat. Okey, dia akan makin meningkat ni. Tapi once kita berlaku bergerak ataupun ada acceleration atau velocity kat sini, maka dia akan berlaku constant friction. Okey, so dia constant friction. So kat sini kita kata at first the object doesn't move, so the static friction force increase to match the pushing force. So this cause the graph to increase with a slope of 1. So dia akan dapat 1 lah. Okay. Sebab kat sini dia tidak ada 0.99 tu sama dengan 1 lah. Slope dia 1. So kat sini pula dia kata dia adalah untuk kinetic friction. So yang ni bila dia berlakunya objek itu moving. Okay. So kat sini adalah perbezaan maksimum bagi friction of static. Okay, so dia akan decrease bila benda tu bergerak. Okay. So kat sini kita boleh nampak lah macam mana beza antara force yang berbeza. So kalau at rest, dia punya ni no push lah, mini no push. So friction dia akan ke arah ke kiri. Kalau kita push kat sini, so this is dia punya friction dia. So kalau ada speeding, makin bertambah lah dia punya friction. So this is constant. So bila kita dah constant speed, maksudnya acceleration dia 0. And once kita slow down, kita akan nampak dia punya friction dia ke arah sini. Okay. So yang ni kita boleh nampak dekat sini sebenarnya. Saya lupa nak masukkan yang A, B, C tu nilai dia. Tak apa, nanti saya masukkan. Okay, boleh tak sampai setakat ni? Sebelum masuk circular motion. Boleh. Okay, tak apa, jangan risau. Jangan risau, nanti kejap lagi kita tengok kepada contoh-contoh soalan dia. Nanti takut, alamak, nanti tak faham pula bila kena soalan. Tak apa, kita tengok contoh soalan lepas ni. Okay? So, kita settlekan dulu circular motion. Uniform circular motion ni adalah motion yang bergerak dalam keadaan yang circular lah. Circular. So, kat sini kalau kita ada satu ball ni yang ada tali kat sini. So, diikat ni, kita pusingkan tali dia. So, biasanya velocity ni dia akan 90 degree daripada tali berkenaan. Okay. So, dia mesti 90 degree daripada tali berkenaan. Kat sinilah. So, sini dia akan berlaku. Mesti. Ini mesti wajib Maksudnya, velocity tu mesti 90 degree daripada dia punya tali tu. Senang. Okay. So, yang ni 90 degree ni lah. Saya bergeraklah macam mana kat sini pun. Bola tu, maka dia akan jadi macam ni. Dia mesti 90 degree. Kat sini pun sama. Kalau dia bergerak kat sini, mesti 90 degree V dia. Boleh faham kan? Okay. So, we call that constant uniform ni maksudnya dia constant radius at constant speed. Okay. So, instantaneous velocity dia mestilah tangent to the circle. Okay. So, kat sini kalau kita tengok kepada macam mana kita nak buat pengiraan dia. Okay. Kita ada ni satu ball ni. Okay. Dia 90 degree ni. Kita tahu dia 90 degree. So, ni ada 90 degree.
So kat sini limit antara yang ni ke sini, maksudnya dv dt akan dapatkan A. Betul tak? Dah belajar ke kelas kan? dv dt akan hasilkan A. Sebab dv dt maksud dia apa? dv dt maksud dia adalah V2 tolak V1 over T2 tolak T1. Okey. So ini akan hasilkan A. Okey. So kat sini, inilah last kali dia akan hasilkan macam ni. Bila kita nak dapatkan orang panggil apa ni, acceleration ni, maka kita akan dapat kalau untuk circular motion ni, maka kita perlukan menggunakan V kuasa 2 over R. So yang macam mana dapat V kuasa 2? This is dia punya formula untuk delta R equal to V kuasa 2 over R. Okay. So R dia adalah radius of the circle tu. Okay, so radius. So macam mana dapat R ni? Ini radius. So kena kalau bagi diameter tu kena bagi 2 lah. Okay. So kat situ kita kira macam mana dapatkan acceleration dia. A equal to V kuasa 2 R. So dia punya arah A tu ke arah yang ke arah center ni ataupun ke arah point C ni. Okay. Sorry. Okay. So this acceleration is called centripetal force. Okay. Or radial acceleration, and it's point toward the center of the circle. So ni lah. So dia ke arah ni. So yang ni menggunakan formula A centripetal force V kuasa 2 over R. So berapa jarak dia ke sini? So arah dia ke sini. Okay, dia mesti menuju ke arah center ni. Okay, A ni mesti menuju center. Kalau sini pun A dia menuju center. So ini mesti 90 degree. So ini mesti menuju center. So ni A, sini V. Okay, so we go to drag force. Okay, so drag force ni mestilah biasanya opposite to the V lah. Kalau motor ni dia dalam keadaan laju ni. Okay, so this is V dia. Maksudnya force dia ke sini. Drag force adalah opposite daripada V ni. Okay, macam mana nak kira drag force? So drag force ni boleh kira 1/2 C rho A area V kuasa 2. So ini adalah macam mana kita nak kira drag force. So C ni adalah coefficient of drag. Rho ni adalah density of the air. A ni adalah cross section area. Macam mana kita nak tahu cross section area? Kalau kita tengok, kita kena tengok ni based on dia lah. Kalau contohnya motor ni dia macam ni je. Macam ni je kan? So cross section area apa dia kat sini? 4 segi je lah kan? Dia bergerak dalam keadaan straight kan? Ya. So dia bergerak dalam keadaan straight. So kat sini kalau tengok depan ni, kalau kita tengok secara real ni dia macam 4 segi je lah. So kat situ area yang tu kita ambil dia, contoh yang ni kita ambil nilai dia punya panjang dan lebar je lah. Okay, X darab Y ni. Macam tu je. So itu area dia. Kalau yang kata sphere ataupun spherical ni kalau dia rolling ataupun dia dalam keadaan yang circular, memang kita akan guna ni lah. Antara 1, 2, 3. Kalau rolling biasanya kita guna sphere. Okay, so kita guna ni lah dia punya formula bagi A dia. NR kuasa 2. Kalau yang ni kalau rolling juga pakai yang sama. Kalau yang ni kalau dia silinder kita pakai 2RL. Okay, L ni lah panjang kat sini. Okay, so kat sini kita menggunakan formula half C rho A V kuasa 2. C ni adalah drag coefficient. Ni dia akan bagilah. Rho ni biasanya kita dalam atmospheric ataupun room temperature ni dia punya nilai adalah 1.2 kg per meter kubik. Okay. So ni nilai rho dia. Nilai rho ni dia dah bagi dah. So kita just cari A dia. Tu kena faham lah A dia bergerak macam mana. So kena tengok. Okay, contoh soalan ni. So contoh soalan ni dia kata the profile of typical 1500 kg passenger car has seen from the front. Okay, daripada depan ni kan, daripada depan. So is 1.6 meter wide and 1.4 meter high. Aerodynamic body shaping give a drag coefficient of 0.35. So
ini bermaksud C. Okay, nilai C dia. Okay, at what speed does the magnitude of the drag equal the magnitude of the rolling friction? So yang ni kita kena ni lah, kena cari. Kita nak tahu berapa force kat sini dengan friction dia. So kat sini kalau force kat sini adalah 1/2 CP A V kuasa 2, maka dia punya rolling dia adalah coefficient of rolling darab dengan normal force. So normal force kalau dalam keadaan straight line adalah mg. Okay, normal force bagi keadaan straight line ni adalah mg. Okay, jadi bila kita masuk nilai ni, kita akan dapatlah nilai velocity ni. Okay, sebab yang ni ada coefficient of rolling ada, m ada, g ada, c ni dia dah bagi dah ni 0.35, rho ni 1.2 kilogram per meter kubik. Area ni lah dia dah kata dah ni. Dalam keadaan 1.6 meter wide and 1.4 meter height. So darab je lah dia punya area dia. So kita akan dapat nilai dia punya velocity 25 meter per second. Tak apa, nanti kita ada contoh-contoh soalan yang kita boleh buat bersama nanti. Okay. So kat sini untuk tadi kita tengok pada acceleration untuk centripetal force. Okay, so kat sini kita akan tengok pula force dia. Macam mana kita nak kira menggunakan prinsip second Newton law. Okay. So kat sini kalau kita tengok tadi sama sebab F kan equal to MA. Okay. So kita ada A ke arah sini. Maka F pun ke arah situlah. Jadi kat sini A ni adalah centripetal acceleration. So V kuasa 2 bahagi R. So dia akan dapat macam ni lah. Okay. So itu kita nak dapatkan force untuk circular motion. Okay. So yang ni pula bila kita yang ni kalau ni kan ada force ke arah sini. So yang ni pun sama. So kat sini kalau kita tengok force ni both untuk yang ball ni ke dalam sebab dia mengarah ke center. Untuk tangan pula dia mesti opposite kepada force bagi ball ni. Okay, sebab yang ni bergerak so yang arah ke sini. So force untuk tangan ni ke arah sini, manakala force untuk ball ni ke arah center. Okay, so dia akan berlawanan. Maksudnya ke dalam lah, kedua-dua tu ke dalam. So sama juga yang ni. Yang ni yang kita kena yelah bila you kerja nanti kan, you kena tahu tau, you kena faham tau macam mana kita nak supaya nak elakkan perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Kat sini ni kalau contoh yang ni, kalau yang ni you ada rolling something, dia ni bergerak berpusing ni. Bila kita letak satu besi, maka dia keluarkan api ni. So api ni dan kalau tengok jari ni, dia boleh kalau terlepas daripada ni, yang ni jari ni kena sini. Patah lah ataupun terpotong lah jari ni. So kat sini yang tu yang kita penting macam mana kita nak handle sesuatu alat. Kita mesti fikirkan macam mana sebelum benda terjadi tu kita kena fikirkan adakah force dia macam mana, force dia ke arah mana. Okay, baru kita boleh buat baru kita boleh lakukan sesuatu kerja tu lah. Jadi that's why benda ni penting you all kena tahu supaya senang untuk tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini. Okay. So, I think this for untuk yang last code. Okay, so kita ada highway curve. So, ini sama ada bank atau unbank. Okay, so kat sini bila force ini, bila when a car goes around a curve, there must be a net force. So, yang ni kita kena tahu berapa net force dia toward the circle of which the curve is end up. So if the road is flat, there is force is supplied by friction. So yang ni kita nak tahu berapa dia punya force yang kira bank, okay, banknya. Okay, kat sini kalau kita nampak ni ada kereta, so force ni on passenger ke arah sana sebab kita ke arah center. Ni kan dia keadaan curve, maka dia ke arah yang ke arah panggil center. So di center here. So kat sini, jadi force untuk car ni pun ke arah center. So kat sini, ini adalah dia punya nilai velocity dia. So velocity dia tu ke arah 90 degree daripada
daripada force berkenaan. Okay, so this tendency for passenger to go straight. So kat sini lah. So kat sini macam mana kita nak dapatkan? So kat sini macam mana orang ni, kalau tengok ni kan, kalau you all tengok, ya macam mana orang ni boleh jalan yang kawasan ni saja? Kenapa kat sini tak gelap? Maksudnya dia tak jalan kat sini. Sebab nampak bila kita jalan, bila sebuah kereta ni jalan keadaan yang keluar daripada dia punya center tu, dia akan terlepas. Nampak tak garis-garis ni? So dia terlepas keluar. Jadi dia mesti corner tu, mesti nilai dia tu adalah mengikut force, centripetal force. So yang ni pun bukan main-main, bukan ikut pengalaman dia sebenarnya. Memang pengalaman tu satu juga. Tapi sebenarnya kalau you terlibat dengan sesuatu benda, you memang kena kira dulu. Okay, kalau kita nak corner, kat mana yang nilai velocity yang tidak akan melebihi daripada ni, tak terputus, maksudnya tak terkeluar daripada jalan ni. Kenapa orang ni tak jalan daripada sini, tapi dia terus corner ke sini? Ini bermaksudnya kita perlu tahu nilai net force, dan kita perlu tahu nilai kita punya friction, dan kita perlu tahu juga nilai kita punya force, centripetal force. Okay, so kalau yang ni tadi dalam keadaan dia straight lah. Kalau yang ni dalam keadaan dia sliding, maksudnya dia dalam keadaan kita dapatkan dalam keadaan sliding. So kat sini kalau dalam keadaan sliding, ni kita kena ada centripetal force dia adalah ke arah pusat dia. Maksudnya kalau dia pusing dalam keadaan sliding macam ni, so ke arah sini jugalah force dia, atau centripetal acceleration. So normal force dia mestilah 90 degree daripada sliding, dan weight dia ke arah sini. So yang ni you all boleh dapatlah ni nilai. Okay, so untuk kat sini, bila kita masukkan dalam keadaan dia sliding, maka Fn dia adalah Fn sin theta. Sebab kalau nak dapatkan A equal to mg kan, so F equal to ma. Okay, so m equal to v kuasa 2r. So F ni adalah Fn sin theta. Okay, so kita dapat ni Fn sin theta equal to ma. So m darab dengan dia punya acceleration, centripetal acceleration. Okay, and this for tadi uniform, and this for non-uniform. So non-uniform ni dia akan melibatkan kepada tangential. Okay, so melibatkan kepada tangential, ni centripetal acceleration. So ni tangent acceleration. So ini dia akan menyebabkan kalau kita force tu dia bukan follow biasa. Sepatutnya force lalu sini, tapi force ni ke arah ni. Okay, ini biasanya berlaku biasanya bila kita speed tu vary, maksudnya dia constant. Okay, so dia akan ada tangential component. So tangential component ni yang kita kena kira sekali add on untuk dapatkan bila berlakunya non-uniform circular motion. Okay, kat sini kita akan nampak contoh yang ni. So ini adalah satu contohlah ni kereta berpusing. So dia punya force dia secara non-uniform ke arah sini. Okay, so bila ke arah sini, kita kena kira satu centripetal force ke arah center. Okay, satu lagi kita kena kira tangential dia. Okay, sebab dia berlaku ke arah yang berbeza. Kalau berlaku ke arah yang bukan ke arah menuju kepada center, maka dia adalah kita panggil non-uniform circular motion. Okay, jadi yang ni kita kena tambahlah dua ni. So kat sini yang the tangential acceleration cause the particle to change speed. So ini akan menyebabkan dia akan bertukar speed dia. So untuk yang ini akan menggunakan nilai angular velocity. So angular velocity ni is the rate of the change of theta lah, perubahan kepada theta. Omega is the positive for counterclockwise and negative for clockwise rotation. So ini kita boleh tengok kat sini. Kalau tangential acceleration, dia punya formula adalah dv per dt. Okay, dv per dt. Yang atas tu lah. So dv per dt, kalau lebih senang ingat yang ni je, r alpha. Okay, so r alpha untuk angular acceleration ni sama, v kuasa 2 over r. Ataupun kita boleh guna juga omega kuasa 2r.
Okey, so yang ni kita boleh masukkan dalam nilai ni, maka kita akan dapat nilai dia punya berapa tangential ataupun berapa net force, ataupun yang ni kita akan tengok berapa pergerakan dia berlaku, theta dia ke sini ke arah sini ke, sampai ni lah final theta and initial theta. Omega ni maksudnya berapa laju yang dia boleh pergi. Okey, so ini formula ni sama macam formula yang kita pakai S final equal to S initial plus V IT plus 1/2 AT square. Okay, yang ni sama macam formula kinetic. Okay, kinematic. Okay, so that's all yang untuk bagi part ni. So kita tengok contoh soalan. Okay, boleh nampak tak yang ni? You all ada soalan tak ni? Ada soalan tak setakat ni? Mungkin tak nampak lagi sebab tak tengok contoh-contoh soalan lagi. So kita terus pada contoh soalan teruslah. Boleh kan? Boleh. Okay. So kita ada kat sini, a buggy jumper has leaped off a bridge and is nearing the bottom of her fall. Lupa pula letak gambar lelaki. What force are being exerted on the jumper? So kat sini, kalau kat sini macam mana? Force apa yang terlibat? Gravitational force. Yes, gravitational force. Ke bawah. Lagi apa lagi yang terlibat? Tension. Allah. Tension. Sekejap, sabar. Dia dah lari dah ni. Gambarnya lari. Ya, betul. Boleh faham So, dia ada satu gravitational force. Satu lagi ke atas adalah tension. Betul tak? Semua faham tak? Betul. Yang lain faham ke tak? Okay, good. Okay, yang kedua, soalan kedua. Kalau macam ni, apa force yang terlibat? Tension. Kita ada 3 jenis ni. Kita ada 2 orang ni. Seorang yang ni, seorang ni lagi kat sini. Kinetic friction. Yang ni apa? Static friction. Statik ke macam dia tengah? Kinetic friction. Bukan friction dulu, force dulu. Okay. Bagi force dia dulu, general force. So force dia ke sini, betul tak? Normal force. Okay. Alamak, ada orang nak masuk. Sekejap. Siapa yang nak masuk tu? Sekejap. Sekejap. Dia sebab saya tak open dia dua. Okay. So, we go again. Okay. So, yang ni, dia ada friction kat sini, betul kan? Betul. Okay, so dia ada friction. Dia ada friction ke sini. Friction apa? Ya, kinetik. Lepas tu dia ada apa lagi? Berat dia macam mana? Normal force dia macam mana? Ya Allah, hai. Kena ada semua lah. Dia ada normal force, dia ada weight dia ada friction dia ada force. Boleh? Kalau macam ni pula ni, ada sliding ni.
Ha ni. Ada moon. So normal force macam mana? Sini kan? Betul tak? Nombor 4 and Okey. So yang ni weight dia. itu ke bawah. Betul tak? So yang ni dia ada tension. Ni ada tension. Korang okey ke tak ni? Okey. Okey lah. Macam senyap je. Kau sini kita ada friction. Betul tak? Okey, doktor. Setuju tak? Betul. Okey. Ada lagi saya cari. Tak terbang pula daun kat sini. So kalau terbang daun kat sini kita boleh letak drag force. Tak ada pula daun yang terbang tak nampak Okey. Boleh faham tak? Sorry, I have a question. Ha? Okey. About the exercise too, the people who going up the hill, Yes. we need to consider the drag force. Meaning to consider drag force. This not basically the drag force have resistance. Or resistance. Yes. For the falling, only we consider the drag force. Yes. Oh, okay, understood. Okay. Any question? Any question else? Okay. So, kita ada seorang lagi sebenarnya ni kat sini. Dia tak pegang tali kan? Ya. Betul tak? Dia dalam keadaan yang sebab dia tak pakai ni. Dia tengah bersedia, dia tengah rest. So ini yang kita kata dia static. Dia cuba untuk kontrol dia keadaan rest. So dia ada kat situ dipanggil static friction. So saya akan bagi gambar macam ni juga you all. Saya nak you all tolong tengok apa yang ada dekat dalam gambar tu. Boleh kan nanti? Untuk latihan. Buat macam ni, buat macam yang saya buat ni. You all tengok je dalam keadaan gambar tu semua dan you analyse. Analyse ini force apa, ini weight ke, ini friction kat mana, okay? Okay, good. Okay, so soalan seterusnya. Okay, figure show an acceleration versus force graph for a 500 gram object. So what acceleration values go in the blank on the vertical scale? So macam nak kira ni, nak guna Newton law apa? F sama dengan A. Betul. F equal to ma. So M dia berapa? 500 G. Cuma 5 kilogram. Okay. So sekarang ni kena tukar ke tak 500 gram ni? Kena. Ya, betul. Dia jadi berapa? Kena. Tukar kilogram. Betul. Dia jadi 0.5 kg. Sebab kita ada Newton ni kan. Newton ni dalam kg, ms. Macam ni, betul tak? So yang ni kg. So kena tukar. So boleh dapat nilai force, boleh dapat nilai A tak? Cuba dapat nilai A untuk A ni. Untuk soalan A ni berapa nilai A dia? Cuba kira atas kertas ke tak ada kertas. Congak pun boleh. Berapa A dia? Force dia berapa? Force dia berapa? Betul. So A dia berapa? 4. Macam mana jadi 4 tu? 2. Lagi 0.5. Saja je nak tahu korang ni. Macam bela je. Okey, boleh? So yang ni berapa?
B pula. B pula 2 kan? 2. Betul. Kawan-kawan yang lain boleh So yang ni F dia 1. So A dia adalah 1 bahagi dengan 0.5. So ini dalam Newton, ni dalam kg. So kita akan dapat 2. Okey. Boleh kan? Okey. Good. Okey. Yang ni kira pula berapa mass dia? Kira berapa mass dia? Kita guna formula tadi juga. F equal to MA. Oh. Buka ni. Nanti datang. Sekejap Kak. Okey, boleh berapa A? 0.25. 0.25. Berapa A pula berapa? Math. Berapa mass? Okey, 0.2 kg. So macam mana kira dia tu? Dia dua kira, dua cara. Satu, kita boleh guna kecerunan ataupun gradient dia. Betul tak? Sebab kalau kat sini F equal Y equal to MX. So ni kecerunan lah. Betul tak? Betul. So kat sini satu lagi you boleh kira guna je. Ambil F equal to 1, A equal to 4. Boleh juga. So yang ni saya rasa lebih senang. So masukkan je lah nilai dia. 1 Newton, M darab dengan A dia 4. So M dia dapat 0.2. Boleh mana-mana je. Ambil 3 dengan ambil 2 dengan 0.5 pun boleh. Okey? Okey tak? Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita yang seterusnya. Kita ada 2 kg block slide to the right at constant speed velocity along a frictionless. Okey, kalau frictionless ni kita tak kira lah dia punya friction. So yang ni kalau yang macam ni, so yang ni tak ada friction. Tak ada friction, tak ada Fs, tak ada Fk. Okay, so determine the magnitude and direction of the all force acting on the object. So apa force yang acting untuk objek ni? Apa force dia? Gravitational force. Normal force. Okay, so normal force. So kita ada kat sini adalah weight. Okay, so kat sini berapa nilai Fn dia? 2. Fn apa dia? Fm sama dengan weight. Weight sama dengan? mg. 2 darab dengan 9.8. 9.81. Okay. Boleh? Kena darab dulu. Okay. So inilah nilai dia kat sini. Okay. Seterusnya. Dah keluar dah tu. 19.6. Okay. Kalau macam ni. Payah sikit. So kita ada lutut kita ni. Okay. Lutut kita ni dalam keadaan masa kita tengah duduk dan kita nak bangun. Okay. So kat sini kita kata is attached by a tendon to a quadricep muscle. Okay. So this tendon pull at a 10 angle relative to the femur, the bone of the upper leg. Okay. The patella is also attached to your lower leg tibia by a tendon that pulls parallel to the leg. So to balance this force, the lower end of your femur push outward on the patella. So bending your knee increase the tension in the tendon
and both have a tension of 60 Newton when the knee is bent to make a 70 angle between the upper and lower leg. So what force does the femur exert on the kneecap in this position? So yang ni kita kena, ni kena, sebab semua benda yang kat contoh kita, pergerakan kita ni, kita ada force, okay, kita punya velocity, okay. So kat sini kita tengok force dulu. Macam mana nak tengok force kat sini? Arah mana dulu? Kalau kita naik ke atas, yang mana yang force tendon ni ke arah mana? Bawah. Tendon ni ke bawah? Tendon, bukan tibia. Dia akan naik ke atas. Ke sini kan? Dia kena follow dia punya tulang ni. Takkan dia naik ke atas pula, macam mana tulang itu keluar? Kena follow tulang tu. Okay? So yang ni ke arah sini untuk tibia. Ke blur? Bila dah macam ni complicated, rasa blur ke? Blur ke? Blur pula. Tak faham sangat. Tak faham sangat. Tadi faham tak atas tadi? Boleh faham. Atas tadi faham tak yang tak faham sangat tu? Dan tendon gerak. Yang start tendon gerak tu tak faham terus. Oh, Ya. bagi complicated sikit. Bagi complicated sikit je. Kena bagi yang senang sikit ni. Mana nak cari yang senang pula. Kejap. Saya cari yang mudah sikit pada tendon ni. Mula-mula sebelum kita kejap. Sekejap ya. Ada, saya stop dulu. Stop presenting sekejap. Saya cari yang mudah sikit. Ada yang mudah dia kat bawah dia. Sekejap saya alihkan sekejap. Susah sangat yang ni. Okay. Okay. She's not responding. Okay, yang ni mudah sikit. Ini saya okay, sekejap. Saya share sekejap. Oh. Nampak tak ini? So yang ni mudah sikit. So kita ada a car with a weight of 50,000 Newton is being towed by a 20 slope at a constant
velocity friction at a constant velocity. Allahu Akbar. Dia boleh pusing-pusing pula. Okay, so friction is neglect. Okay, the tow rope is rigged at the 6,000 Newton maximum tension. Okay, so will it break? Kalau kat sini senang kan? Senanglah sikit dia punya tu. Mencari komponen Ya. of the cup yang opposite tension. Ya, betul. Allah, dah bagi jawapan pula. Cepat. Aduh, hai. Sekejap dia punya ni, dia dah pening dah. Laptop saya pun dah pening dah. Okay, so kalau ikut sini, kita ada satu normal force. Ni So, kita ada normal force. Normal force mesti 90 degree daripada sini. Betul tak? Yep. Okay. Ada weight. Okay. So, kita ada weight. Weight dia mestilah macam ni. Sorry lah, tak cantik. Apa? Ya, so yang ni tension. So, kita tidak ada friction. Ni friction is abaikan. Okay. So, kat sini macam ni lah lakaran dia. So, you kena lakar dulu Fn dia. So, lakarkan T dulu. Lepas tu lakarkan weight dia. Okay. So, sekarang ni kita nak tahu sudut dia berapa, betul tak? 20. So 20 tu. So kat sini kita nak tahu sudut dia 20. Kat sinilah kan? Sebab sudut dia kat sini. Boleh tak? So kita nak tahu. So kat sini kita ada berapa? Weight, cos, theta. Yang ni weight, sin, theta. So kat sini kalau kita nak dapatkan nilai T ni. Nilai T adalah T equal to berapa? Hampir W sin theta. Ya. Boleh faham ke ni? Boleh faham ke yang lain? Boleh. Okay. So, Fn equal to W cos theta. Okay. So, ni W ni tengok. W ni dia dah ada dah. Weight dia 15. So, sin je lah dengan 20. Ni pun sama. Dapatlah T dengan Fn. Betul tak? Betul. Okay. So, sekarang ni. Okay. So, kita dapat kat sini. So, sekarang ni dia nak cari T. So, dia akan dapat 5,100 Newton. Dengan dia punya T tu adalah, kalau ikut tu, tow rod is rated at 6,000 Newton maximum tension. So, dia boleh putus ke tak? Belum lagi. Belum kan? Sebab tak sampai lagi 6,000. Tak sampai. So dia tak sampai 6,000. So dia tak putus lagi lah. Okey, boleh faham ke? Boleh. Senang kan? Okey, kita masuk tangent balik. Okey, sekarang ni ini sebab nampak dia macam kompleks. So sebenarnya dia tak adalah kompleks. You garis ni je. Susah kan? You buat je garis X dia. Okay, you buat garis Y dia. Okay. Sekarang ni, tendon tu bergerak, dia kata ni, tendon tu bergerak ni sebanyak 10 degree. So, ke arah sini.
degree. So yang ni dia bergerak 70 degree. 70 degree. So itulah. So yang ni adalah force untuk tendon. Ini adalah force untuk kalau buat macam ni boleh faham, boleh tahu tak macam nak kira? Boleh. Kan? So yang ni adalah force dia ke sini. So leraikan dulu lah Fx. Okey. Fx dia apa? Kalau kat sini kita ada dua Fx ni. Satu F tendon cos 10. Betul tak? Okey. So kat sini ada satu F tendon sin 10 dekat Y. Okey? Okey, sekarang ni untuk yang tibia pula. Tibia untuk X dia F tibia cos 70. Okey. So kat Y dia F tibia sin 70. Okey tak? Okey. Sekarang ni kita tengok pada paksi X dulu. Kita tengok pada paksi X. So X tu kita ada F. Yang femur push tu. Okey. So equal dengan ni nilai 2 ni. Satu F tendon cos 10 tambah F tibia cos 70. Okey tak? Untuk X. Okey, untuk Y pula. Untuk Y pula saya tulis atas ni ah. Untuk Y yang ni ada sudut. Yang ni ada sudut ni lah. Sekejap. Terbaliklah saya lakar ni. Semula-semula saya lakar terbalik ni. Sepatutnya garis dia ke sini. Sebab yang tak ada sudut. Dia bergerak ke depan. So dia Y-X dia ke sini. Sekejap. Saya betulkan balik. Sekejap. Itu dah betul. Ini ada sudut dia ke? Femur push 10 angle this one. Okay, dia tu macam ni Macam ni. Dia sedang tengok kat sini dah terus. Ni. Oh, dia ada theta dia, betul lah saya buat tadi. Allah, I forgot that. Ni ada theta dia. So kita nak cari theta dia ni. Ini faham tak ni? Kalau macam ni faham tak? Tak faham Macam susah nak faham kan? Saya ambil yang mudah dulu lah. Nanti yang ni, kalau yang ni okey. Oh, yang ni melibatkan V pula. Sebab yang ni panjang sebenarnya dia punya solution dia. Okey, tak apa. Kita usaha. Pen. So ni dia ada. Okey. Ni paksi X dia. Ini paksi Y. Kita buat macam ni terus. Okey, ni paksi Y, ni paksi X. So ini dia ada sudut dia sebanyak 10. So ini sudut dia sebanyak 70. So ini F tibia. Ini F tendon. So yang ni dia ada theta juga, tapi dia tak bagi theta berapa. So dia nak cari sudut theta ni dengan berapa F ni. So kat sini kita ada yang ni. So yang tendon ni kat sini adalah F tendon
cos 10, yang ni F tangent sin 10, yang ni F tibia cos 70. So ini F tibia sin 70. So kat sini kita ada untuk Fx dia adalah F tangent cos 10 plus F tibia cos 70 equal to F femur tu cos theta. Kita dapat satu persamaan. Okey, untuk Fy pula F tangent sin 10 tambah F femur sin theta sama dengan F tibia sin 70. Sampai sini okey ke? Tak okey? Okey. Ada yang tak okey? Okey. Okey, good. So kita ada dua persamaan kat sini. Ada yang tak faham ke? Kenapa dekat sini dapat F sini F femur sin theta. Yang kat sini F femur cos theta. Boleh ya? Ada yang tak faham ke? Jangan malu-malu, cakap je. Terang je. Ha? Apa dia? Terang je. Terang juga sin dengan cos tu. Oh, okey. Alamak, ada orang nak masuk lagi ni. Siapa ni yang terkeluar ni? Siapa dia? Sekejap. Saya terangkan balik. Saya ambil whiteboard. Senang. Ada orang nak masuk ni. Sekejap. Ya. Ada yang terkeluar, lepas tu dia nak masuk balik, lepas tu saya kena terbalik tu jadi macam. Okey, saya Kenapa gini? Confused dah? Tak. Tak. Kenapa susah ke? Tak faham Bukan susah. Sebab ada banyak penerangan yang berlaku dekat badan kita kan, pasal pos semua kan. Ya. Okay lah. So sebenarnya macam contoh saya gerakkan tangan ni, sebenarnya benda tu pun ada sudut dia, ada dia punya tu. That's why sebenarnya apa yang kita belajar ni, apa yang kita gunakan. So that's why lah mechanic physics is the main sebenarnya untuk you all tahu. Kalau you tengok kan, kalau you macam mana saya nak lontarkan bola tu. So macam mana bila nak lontarkan bola tu, you kena tahu sudut dia berapa supaya bola tu sampai dekat tempat yang kita nak. Macam you ini bukan nak suruh you tolong buat orang macam contohlah you main baseball, basketball ke, okey. So benda tu yang you nak lontar masuk dengan goal dia kan. So benda tu memang you perlu tahu dia punya force dia, you perlu tahu dia punya acceleration dia, you perlu tahu velocity dia. That's why physicist is very important tau. Sebab dia perlu tahu semua tu untuk kita dapat, untuk menang you kena ada physicist. Sebenarnya dalam sukan sepatutnya dia perlu ada physicist. Kenapa? Sebab physicist yang boleh kira macam mana bola tu boleh masuk ke tak, macam mana dia nak elak orang tu. Sebenarnya kita boleh kira berdasarkan sebenarnya prinsip dia adalah prinsip mekanik.
So that's why yang kalau kita tengok yang contoh saya bagi ni, sebab saya nampak macam wah, contoh ni okey, cuma itulah dia jadi macam kompleks sikit lah. Tak apa, saya tambahkan dia punya slide jap kosong. So saya ambil saya lupa nak share pula. Jap. Ni ni. So saya buat balik supaya semua orang boleh faham. Okey, doktor. Okay. So saya akan buat dia punya bagi besar sikit ni. So yang ni X dia. Okay, so ni Y dia. Boleh nampak tak? So ni okay, ni force untuk tendon yang 10 degree ni. Okay, so ini force untuk tibia yang 70 degree. So yang ni force femur. So yang ni theta dia. Okay, semua okey lagi setakat ni? Lukman okey? Okey. Okay, good. So kat sini kita leraikan kita leraikan. Sebab yang ni dekat dengan 10 degree-nya, so kat sini kita kata F tendon cos 10. Boleh? So yang kedua adalah yang ambil X dulu semua. Yang ni pula. Yang ni dekat dengan 70. So F tibia cos 70. Okey, ni pasti X ni. Pasti X. So pasti X positif pula. F femur cos theta. Boleh? Setakat ni. Okey. So, untuk paksi Y pula. Paksi Y kat sini kita kata F tendon 10. Sin. Sin 10. Okey. So, kita ada satu lagi juga yang ni. F femur. Sebab dia duduk kat kawasan ni, dia ke arah sini. Yang ni ke arah sini. Okey, yang ni ke arah sini dapat yang ni. Yang ni ke arah sini dapat yang ni. Okay, so F femur sin theta. Okay, so paksi Y yang ni pula. F tibia sin 70. Boleh setakat ni? Boleh. Okay, good. Boleh. So, kita kira, sekarang ni kita kena kira yang X dulu. Paksi X. Ni nak keluarkan dua equation ni. So, paksi X tu kita keluarkan kat sini. Okay, F pada paksi X. Okay. So, paksi X ni ada 1, 2, 3. Ni ada 1, 2, 3. Betul tak? Yang ni pada sebelah kiri. Yang ni pada sebelah kanan. So, dia tak boleh sekali. So, dia mesti sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Jadi, dia kat sini dia akan jadi F tendon cos 10 tambah F tibia cos 70 sama dengan F femur. Ni sebelah kanan. Ni sebelah kiri. Ni sebelah kanan. Cos theta. Boleh? So, ini satu persamaan.
Okey, pasti Y pula. Pasti Y. Okey, atas ada dua persamaan iaitu yang ni dengan yang ni. Okey, yang bawah ni dua atas sama dengan bawah. Okey. So kat sini jadi F tangent sin theta tambah dengan F Fumer sin theta sama dengan F tibia sin 70. Boleh? Okey. Boleh. So ni ada dua persamaan lah. 1, 2. So sekarang ni you boleh pindah tau ke sini ke semua. So dia akan jadi macam ni lah. Bila kita pindah tu, ni. Yang satu ni, yang T1 ni adalah F apa tadi? F apa tadi? F tangent. Okay. So yang ni F tangent. So yang ni F tibia. Okay. So kat sini kalau kita pindah ni dia dah masukkan nilai Dia dah masuk nilai. So kalau kita pindahkan persamaan yang atas yang ni. F tangent cos theta F tibia cos 70 memberikan nilai 90 Newton dengan pada sudut 30 degree. Tak apa, nanti saya bagi slide ni, you try buat dulu, masukkan nilai tu dan boleh kot dapat sebab kita dah terangkan yang macam mana nak dapatkan dia punya leraian vektor tadi. Okey. Boleh Nanti yang ni ke nak kena buat juga? Boleh kan? Okey. So yang ni kalau kita melibatkan kepada acceleration. Yang ni kita menggunakan friction. Okey, yang ni menggunakan friction. Nilai friction dia. So kita ada kat sini 1500 kg ke dah pening dah. Nak rehat? Boleh. Sebab saya ada jap, saya tengok. Itu dah second last. So lepas ni kita rehat. Okay. So kita ada kat sini 1500 kg is pulled by a tow truck. So the tension in the tow rope is 2500 Newton and a 200 Newton friction force. So kita ada ni 200 Newton force. Okay, so kat sini maksudnya F friction equal to 200 Newton. So keluarkan siap-siap. So M equal to 15 kg. Okay, so dia punya tension dia adalah equal to. Okay, so if the car start from the rest, maksudnya V initial dia adalah kosong. So what is the speed after the 5 seconds? So T equal to 5. So kat sini kita macam mana kita nak kira dia punya V ni sebenarnya. So ini adalah berdasarkan kepada nilai net force lah. So bergerak dia ke depan, macam mana nak dapatkan dia punya nilai V tu. Okay, F equal to MA kan. So daripada A ni yang kita boleh dapat nilai V. So F equal to M V final tolak V initial bahagi dengan T. So kita nak dapatkan V final ni. So kita kena cari dulu F dia. V initial ni kita dapat nilai kosong. T ni sama dengan 5. M ni sama dengan 1500 kg. So kena cari nilai F ni baru kita boleh dapat nilai V final. Boleh faham ke tak? Boleh faham. Okey, good. So kat situ macam mana kita nak kira V final lah. So kat sini F dia berapa? Nilai F dia. Nilai F dia berapa? Nilai F dia kat sini lah. Tension ni kan. So tension dapat nilai berapa?
2,500. 2,500 tolak dengan 200. Dengan 200. So kat sini 2,000. So masukkan nilai kat sini. 300. So dapatlah nilai V final. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Okey. So kat sini untuk yang ni pula saya rasa yang ni nanti you all buat lah. Saya akan keluarkan dia punya tu, try buat. Kalau tak dapat boleh ni lah PM saya ataupun tanya je dekat group tu. Boleh? Boleh. Okey, good. Boleh. Saya nak saya nak bagi assignment ni. Saya nak bagi assignment tau. Assignment dia saya nak you semua cari 3 situasi. 3 situasi, apa-apa situasi. Okey, assignment ni sorang-sorang lah. Kau nak buat by group ke you nak buat by group? Nak buat by group ke nak buat seorang-sorang lah, senang kan? Macam ni, cari situasi sekeliling je. Keluar rumah ke, dalam rumah ke, tengok TV ke, main game ke, situasi berkenaan. Mesti snapkan gambar situasi berkenaan dan cari dia punya force. Cari dia punya motion. Cari dia punya kinetic and dynamic. Boleh tak? Boleh faham tak? Contoh saya tak macam tadi. Saya bagi gambar tadi. So you all cuba cari mana force dia. Force apa yang terlibat. Okey, contoh ni, kalau contoh you ambil gambar kalau contoh you ambil gambar orang tengah main kan. Cuba you kira dia punya tu. You anggap dia punya berat berapa. You anggap dia punya jarak tu betul tak masuk dia. Contoh kan, kalau contohnya dia main bola sepak. Dia main bola sepak tu jarak antara orang tu dengan gol tu sama tak? Anggar je. Boleh tak? So saya nak 3 situasi. Boleh kan? Cari yang di sekeliling je. Cari sekeliling sama ada dalam rumah, luar rumah, tengok TV, main game. Ambillah satu gambar yang macam you all boleh terangkan. Okey? Betul. Ya. Betul. Ya. So kiranya kita cari force dia, lepas tu kita kira ini bukan start dengan force, ini start dengan kinematik sekali. tu maksud saya. Dia start dengan kinematik dengan tengok dinamik. lah, ada. Ya. Okay. Macam taman permainan tu kan banyak situasi berlaku kat situ. Kita ada speed, betul tak? Kita ada acceleration, kita ada juga kat situ force, kita ada circular motion. Dekat taman permainan saja. Yang budak-budak main turun daripada dia punya gelonsor tu. So itu pun dah boleh jadikan satu. Tak kisah. Ini saya serah kat you all. Kalau you all nak letak game pun tak ada masalah. Macam mana you nak tembak orang tu tak kisah. Tapi saya nak diterangkan secara daripada kinematik dan dinamik. Boleh? Boleh. I tahu ada yang main game juga kat sini. So saya rasa boleh buat tu. You snap je one picture and you terangkan. You kena tunjuk arah dalam picture tu berkenaan. Kalau force. Jadi doktor, untuk situasi tu kita letak kita punya angka juga ke? Apa dia? Boleh anggarkan. Kalau contohnya you boleh anggarkan you know dia punya berat. Contohlah you punya peminat bola sepak ke, you tahu dia punya berat berapa. So you can calculate that. Okay. Okay? Boleh jadikan satu report. Okay.
Apa-apa boleh tanya balik kat saya kalau apa-apa yang macam masih tak faham. Latihan-latihan sebenarnya ada dalam buku yang saya dah share dalam Google Classroom yang Abang Mirza dah buat tu. Ada banyak soalan dalam tu. Boleh tanya saya kalau cuba jawab kat dalam tu dan tanya. Dan saya juga akan buat share juga. Saya akan share juga yang pengajaran hari ni dalam YouTube supaya you all boleh tengok balik. Okay? Okay. So kat Jadi untuk assignment ni kita hantar upload dekat Google Classroom juga. yes. Okay. Okay, saya Doktor, Ya. nak tanya kena kira ke? apa dia? Kan kena bagi tahu dia punya force tu kan? Tak perlu cari nilai pun. Kalau contohnya you tak ada nilai, you just draw and you bagi equation je. Macam tadi, macam tendon tadi kan. Contoh you tak ada pun dia punya nilai. So just berapa dia punya sudut, just theta 1, theta 2, theta 3. Oh, jangan selesaikan lah. Kalau ada, Soalan. Tak semestinya. tak semestinya, betul. Kalau boleh diselesaikan, itu lagi baik. Estimate pun boleh. Okay? Cuba cari yang keadaan yang sekeliling. Keliling you all lah. You kat rumah kan, macam-macam gaya ada. Mak jatuh, mak tengah masak ke, buatlah. Macam mana mak nak kacau tu ke. Mak nak cari sudut jap. Okay. Okay, deadline dia bila sebelum, tapi ni sekejap je, sikit je. So saya nak sebelum sem break boleh tak? Sem break you bila? Bukan sem break ni, mid sem break. Kalau ikut sini 29 November. Oh, nanti tak sempat pula nanti nak buat. Tak apalah, before naik yang Dr. Suhadir punya part. This is my part, first part. The second part is from Dr. Suhadir. Okay, first week for Dr. Suhadir punya. Boleh? So, maksudnya week ke 8. Week 8 Okay. Ada soalan lagi? Kalau tak faham, untuk... Ya. Berapa page? Tak kisahlah, asalkan ada 3 situasi. Ada situasi yang berlaku, 3 gambar yang you snap. 3 situasi yang berbeza bukan 3 situasi yang sama Doktor. Maksudnya buat soalan-soalan ke? Apa dia? Maksudnya buat soalan-soalan ke? Asing-asing. Seorang. Okay. Thank you, doktor. Sebab dia simple je, sebab dia tengok di sekeliling you punya rumah je. Okay. Okay. Doktor, saya ada soalan lagi. Ya. Pasal centripetal force. Masa kita bukan centripetal force, swinging pendulum. Kita anggap sudut tu sangat kecil kan. Sebab masa saya belajar dekat form 6, saya masih tak faham macam mana kita boleh assume the component of tangent tu boleh dikira sebagai sine, akan dijadikan sine. Maksudnya Sudut yang sangat kecil. okey, macam ni. Yang tu dia kena terangkan, tak apa. Yang tu saya ambil dulu you punya note, nanti saya terangkan menggunakan whiteboard supaya you faham. Sebab kalau saya cakap macam ni, takut you tak nampak. Ya. So I will record that for you and then saya send dekat WhatsApp. Okay, alright. Okay, so any question? Okay, so semua okay Doktor? Ya? Doktor? Ya, Huda. Kalau yang assignment tu saya nak hantar awal boleh kan? Oh, rajin. Boleh, tak kisah. The due dia tu maksudnya the maximum yang you boleh hantar minggu ke-8. Terima kasih doktor. Sama.
Ada Siti Aina tadi Ah, Kenapa? Ada nak tanya ke? tak ada. Okey. So tak apa. Untuk kalau yang tak faham yang I think kalau form 6 saya rasa lagi banyak dia belajar. Betul tak Giri? Jadi kat sini nanti saya cuba buat saya akan bagi contoh-contoh soalan yang you all untuk biasakan diri. Sebab sebenarnya untuk mekanik untuk bahagian part 2 ni senang je. Sebab dia melibatkan kepada kinematik, dinamik, momentum, energy, it's very simple. Simple lah dia punya tu. Cuma kalau bila masuk wave tu dia berat sikit lah. Sebab dia melibatkan kepada damping, simple harmonic motion, itu yang berat sikit lah. Tapi tak ada berat sangat sebab dia combine dengan calculus yang you belajar sekarang. Sebenarnya. Doktor, ada sebab tak kita tak belajar lagi pasal centrifugal force? Centrifugal force nanti kita akan tengok secara detail lagi. Centrifugal. Centrifugal. Sebenarnya centrifugal tu sama dengan centripetal force. Itu prinsip dia. Okey. Sebab centrifugal ni dia adalah melibatkan kepada uniform circular motion. So dia sama actually. Okay? Okay, so good. So kita jumpa minggu depan. Boleh kita buat secara online ke? Ke saya nak kena record? You all lebih prefer yang mana? Mana-mana boleh, doktor. Mana-mana pun boleh. Untuk online. Okay. So kita buat online minggu depan Okay, good. So take care, stay safe, jaga diri. Kalau rasa tak boleh keluar tu tak payah keluar, rasa macam tak penting tak payah keluar lah. Jaga diri. Ada apa masalah bagi tahu. Just PM me kalau ada masalah apa-apa je lah. Tapi masalah cinta saya tak tu lah. Masalah dari segi macam yang akan menyebabkan you susah untuk cater akademik. Masalah cinta pun ya, tapi cuma janganlah suruh saya pergi deal dengan you punya boyfriend, girlfriend tu tak boleh. Kalau masalah cinta untuk cari motivasi tu boleh. Sebab pernah ada juga macam tu, okay? Boleh doktor. Saya pernah ada seorang student tu bila once dia breakdown tu dia murung, tak boleh nak buat, tak boleh nak belajar. So itu menjejas akademik. Itu kita kena solvekan supaya dia rasa macam boleh bangkit balik lah. Okay? Okay, so thank you all. So kita jumpa minggu depan. Bye. Bye. Okay, welcome. Terima kasih. Thank you, doktor. Sama-sama. Thank you, doktor. You're welcome. Thank you, doktor.